Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya di TikTok dan juga di YouTube. Baiklah, sidang pada pagi ini membicarakan perjuangan bahasa ibunda dan juga perjuangan sebuah bangsa yang kita katakan kita ini bangsa Melayu, orang Melayu. Jadi terbaru ini telah saya keluarkan bahasa kebanjirannya yang Esa atau Tauhid. Dan juga kita boleh bunyikan dia lagu tu itu bahas asa, membahaskan, memperdebat. Dia bukan debat, bahas itu mengurai, membuka, memperincikan, memperhalusi keesaan yang Maha Esa Tunggal Sejati, Tauhid Sejati. Ini bicaranya umpama bicara pentas Sunda, pentas wilayah Melayu yang amat besar pada suatu masa dahulu. Lantas bahasa Melayu, bahasa ibunda, secara dasar dia kalau kita lihat mana-mana manusia di muka bumi dan apa-apa makhluk yang ada di antara langit dan bumi ataupun di luar jangkauannya cakrawala. Lahirnya apa-apa makhluk daripada rahimnya seorang ibu, maka dikatakan ianya itu berhak, menjadi hak kepada ibunya mengajar, menitipkan dan mewarisi bahasa ibu, bukan bahasa ayah. Ini bahasa ibunda, bahasa jiwa bangsa. Hukuman ini adalah hukuman fitrah manusiawi. Saya cakap bahasa Melayu ni sebab mak saya orang Melayu, pak saya orang Melayu. Jadi maka saya dibesarkan, dididik, diajar bercakap bahasa Melayu, lenggok dan tata cara orang tua saya. Di muka bumi ini lahirlah binatang melata ke manusia-manusia lain. Hak bahasa ibunda adalah hak mereka peribadi, tidak boleh ditarik, tidak boleh dicabut. Sama macam tanah air ibunda Pertiwi. Tanah bonda Pertiwi tidak boleh dirampas, tidak boleh diperkotak-katikkan. Tanah air bonda Pertiwi milik bonda. Ni saya sembang lagu ni sebab membicarakan majlis bonda Pertiwi. Dia bukan resis, dia bukan sembang kari. Nama bonda, syurga di bawah telapak kaki ibu. Jadi kosmologi dan warisannya ibu perlu dihormati di segenap dimensi dan ruang dan jagat raya. Isu ayahanda nanti akan datang pada babak seterusnya. Lantas di dalam mana-mana aliran agama, syurga di bawah telapak kaki ibu yang bagaimana? Ibu pada level 1 kefahaman biasa adalah ibu yang mengandungkan kita, yang membelit, yang mengulit, yang mengalin. Itu bahasa Melayu ni cantik. Bahasa Melayu ni dia serba-serbi, ada coding, ada algoritma, ada matematik yang telah terzahir di dalam apa yang saya sebut pagi ni, tetapi yang tidak diguna pakai oleh manusia sekarang. Leluhur kita pakai ayat-ayat ni, leluhur kita mewarisi, dan hampir semua ibu-ibu di muka bumi ini mewarisi bahasa the Adamic language. Bahasa Hawa bercakap dengan yang dikatakan ibunya kepada Hawa siapa? Dia Adam lah. Sebab Adam menzahirkan, dan daripada Adam itu yang wujudnya manusia ataupun wanita pertama yang katakan bonda. Jadi cerita, takrif, definasi bonda ini amat besar. Di dalam coding kodeks ataupun ATG ke DNA double helix ke, ibu kepada janin, ibu kepada lenggang-lenggot tarinya, sulaman, tenunan dan akad manusia. Kosmologi orang Melayu ini amat besar. Dia amat besar dan amat kompleks. Tapi sebenarnya tak kompleks bagi anak-anak watan. Benda ini sepatutnya jadi amat mudah sebab dah ada dalam jiwa dia, dah ada dalam server dia, dah ada algoritma ataupun tari dia, ari dia, uri dia. Ini dikata sumur dalam kajian saya ataupun hakikatnya Sumerian Akkadian, akad tadi, perjanjian, the first covenant.
di dalam generasi-generasi manusia yang terwujud dan zahir terpacul di muka bumi. Sama ada manusia-manusia yang melata di muka bumi pada hari ini terpacul zahir daripada rahimnya jasad, ataupun terpacul daripada pintu langit, ataupun terpacul daripada cahaya, maka ibu dia cahaya. Ibu dia warna-warna pelangi yang ada di segenap pelosok jagat raya. Maka ini satu konsep yang orang-orang, dikatakan orang-orang manusia dan insan itu berbeza di dalam kefahamannya menggapai suatu tahap kewarasan dan kesedaran yang hakiki di dalam mengenang kembali asal muasal kejadian dan keajaiban mereka di sebuah dimensi dan kala dan ketika ini. Perkataan-perkataan bahasa Melayu tua, dia umpama bahasa programming software language. Isi di sebalik tabir kewujudan dan realiti tadi. Maka berdebatlah manusia pada hari ini. Saintis genetik dia cerita bab double helix, dia cerita bab DNA, genetic string. Dia cerita benang, serat. Itu double helix yang menjadi platform yang membagi arahan membentuk telinga hang lagu mana, kulit hang melatonin warna apa, mata hang warna apa, rambut hang warna apa, tak blond tak warna emas. Ini dikatakan formula-formula perisian yang kita terima dan warisi saka-baka. Jalur dan sebagainya dan galu. Alur lah tu cerita alur. Tapi pagi ni bila saya bangun daripada tidur, bila saya membincangkan dan mengeluarkan fakta demi fakta berdasarkan padanan bahasa Inggeris ke, kajian Mak Saleh ke, metafizik ke, sains dan sebagainya, geografi ke, topografi ke, warisan alam beralam ke, pastinya akan ada sebahagian daripada saya yang membaca ini mencemuh, menghina, mengutuk, kerana mereka masih benci kepada Melayu. Kita tidak meniup api kebencian. Kita cerita pasal mak pak kita, salah ke? Mereka cerita pasal mak pak mereka. Nampak? Kita ini sentiasa dianak tirikan. Pagi ni kalau saya bangun, saya sembang kari pasal Melayu, semua red alert tau, red alert. KDN ke, MKN ke, Majlis Raja-Raja ke. Ni bukan 3R. Sepatutnya Majlis Raja-Raja Melayu mempertahankan dan mengangkat orang Melayu, bukan mengekang dan menghukum kita. Bila kita faham hak ni, ni naik suara sikit lah, ni kebenaran. Sebab kita tak faham hak. Pagi ni bila kita bangun, kalau saya letak video, letak saja tagline Melayu tu lah, ni dipantau SKMM. Saya nak cerita pasal mak saya, salah ke? Tuhan pun tak marah. Mak saya Melayu, pak saya Melayu, salah ke? Kenapa kita perlu takut? Pagi ni saya naik suara sikit. Bila kita tak faham konsep 3R, saya terpaksa masuklah 3R pagi ni. Orang-orang kita digertak. Kenapa hampa nak hina mak bapak saya? Ini mana punya undang-undang? Undang-undang ini tak ada kat muka bumi. Undang-undang ini, akad ini, perjanjian ini langsung daripada Yang Maha Mencipta. Anak Cina, anak Hindu ke, anak siapa dekat Kadazan dusun ke, anak Iban ke, anak Sakai ke. Ini Sakai ni kan perhinaan. Anak temuan kan lahir daripada ibunya bahasa orang asli, cakap bahasa asli, kita tidak akan tentang. Ini hukuman dan perundangan Yang Maha Esa, Maha Mencipta. Itu dikatakan dalam cerita Disneyland tu. Disneyland pun dah sembang kari cerita LGBT. Baru ni saya bangun tidur tadi, mesyuarat Disneyland ni, saya cerita saya punya sembang nak baca lebih kuat. Sembang derah saya baca buku saya. Jangan malas baca buku. Makan suap tak boleh, kita dah besar. Saya jual buku saya RM10, tu kena saya bagi free ke? Bagi penonton saya, minta ampun, minta maaf. Bila kita tidak menilai ilmu, walaupun ilmu saya tu bahasa dia ke, ejaan dia tak betul ke, saya dah kata. Ini saya jadi tersanusi siap kalau sembang kari macam ni pagi ni kan. Ini dia jadi terpolitik. Nak menaik makan masa, nak edit makan masa, nak tulis makan masa, nak bercakap makan masa.
perjuangan ini bagi musuh kita, dia akan condemn saja, hantam saja. Tapi itu kerja mereka lah, kerja pembangkang, kerja pengkritik, dia akan hantam. Tapi tak apa, saya sedia dikritik, saya sedia dikeji dan dihina pagi ini. Saya tetap akan keluarkan. Tapi macam saya kata lah, 50 muka surat kah, 100 muka surat kah, 150 kah, bagi saya ilmu ni belum wujud di muka bumi pada pagi ini. Adunan yang saya bawa ni belum wujud. Keberanian saya menyatakan hak kita, hak raja-raja Melayu, hak pemerintah Melayu, saya dah sebut tadi, terlepas lah. Kita cakap kita kena tangkap, malu tuan-tuan, malu. Kenapa hampa nak hina mak bapak kami? Anak Cina, anak Hindu, anak Iban lahir, dia ngaji bahasa mereka, kita tak lawan. Bila kita nak sembang pasal mak kita orang Melayu, kita kena hantam. Kita akan disoal siasat. Yang soal siasat tu orang kita juga Melayu. Di tanah yang dikatakan kita dah bagi, tok nenek kita setuju, tanah Melayu tukar jadi Melaya, Melaya tukar jadi Malaysia. Warisan kami jangan diperkotak-katik. Tolonglah. Jangan dahaka pada ibu kami, dan kami tak mau jadi anak dahaka. Lantas pada pagi ni kita turun balik. Tone down. Calm down lah, lagu calm down. Bagi masih yang tak faham, perjuangan bahasa bonda, bahasa ibunda adalah jalannya anak-anak yang soleh. Jalannya anak-anak yang bukan anak-anak tanggang. Tetapi kalau pemerintah pada pagi ini, pemerintah masih lagi nak kita jadi anak dahaka, ini tak boleh. Perjuangan tanah air, perjuangan bonda Pertiwi, tersemat di dalam sebuah cerita tadi itu, yang saya katakan hukum alam. Ini bukan resis, bukan 3R. Ini cerita fitrah manusiawi. Saya nak sembang, nak kembangkan bahasa Melayu, perjuangan Melayu, memuliakan Melayu, tanah aku. Melaya. Sejarah cerita keluarga saya tak salah. Saya bangunkan mahligai tok nenek saya yang dah jadi padang jarak, padang terkukur. Kenapa hampa nak larang saya? Saya tak pernah ganggu kamu dan keturunan kamu, budaya, adat istiadat kamu. Nak buat patung setinggi gua, setinggi bukit di tanah Melayu, silakan. Ada orang Melayu marah? Tak ada pun. Kamu nak buat berhala tidur panjang, terdampar senyum di utara ni, mana Pening kot, silakan, kita orang Melayu tak marah. Nak besarkan tokong kamu setinggi kayangan di puncak atap tanah Melayu, ada kita marah? Kita lagi pi, mereka berjudi, kita pi bawa anak kita pi main mereka punya team resort. Kita naik kabel car tengok langit. Alhamdulillah, dalam mereka berjudi kat puncak tu, mereka buat kabel car, kita dapat rezeki tengok yang mana sebelum ni kabel car tak wujud, daripada Batang Kali ke Awana Sky kepada Genting Highland. Tapi pagi ni masih muncul. Ketika saya membahaskan, bahas tu cerita mengagungkan, membesarkan Asa yang Esa. Tak boleh Tok Fauzi, tak boleh. Ni dah mencari adat ni. Saya cerita mak pak saya orang Melayu, salah ke? Nampak? Bila kena kat mereka tak salah, kena kat kita tak boleh, mana boleh. Ni dah jadi sound macam Sanusi pula lah kan. Jadi inilah kadang-kadang saya terpaksa menyatakan hakikat dan kebenaran. Bila mana kita tidak memahami realiti hak dan juga perundangan, jadi kita jadi takut. Maka sentiasalah atas titian sejarah dan keajaiban, karamahnya, daulatnya orang Melayu dan tanah Melayu diperkotak-katikkan. Maka kita tidak ada pembela yang faham. Kita tidak ada orang yang faham dan waras. Inilah perjuangan bonda Pertiwi tanah air sehingga titisan darah terakhir.
Sembang lagu ni masa perang, masa perjuangan, masa 31 Ogos boleh. Sembang sikit alam Melayu, dia jadi perkauman. Sembang sikit Raja Haji fi sabilillah, dia jadi agama. Bagaimana sidang hadirin yang kita hidup kembali di pagi ni. Di pertengahan video ni saya nak bagi masa sejenak. Sejenak duduk diam saat fikir. Ini tanah air aku. Ini tanah bonda Pertiwi aku dan keturunan aku. Tok Fori sebut jemput turun ke Manjung dan ke Kedah. Kita lihat nanti berapa ramai sanggup berkorban selangkah demi selangkah hadir ke majlis bonda warisan Pertiwi. Saya akan diam saat saya sambung. Alhamdulillah tuan-tuan. Yang masih lagi bertahan, tahu berapa ramai kita tak tahu lah kan. Tak ramai pun saya punya penonton setia. Jadi kita berbaliklah pada pagi ni. Kita celik mata. Pemikiran kita tanpa kita sedari adalah bahasa ibu kita. Kita bercakap bahasa Melayu, kita sembang, kita berkomunikasi bahasa Melayu, kita faham. Di belakang tabir perisian tadi, cara akal kita berfikir, the mechanics of kita punya lenggang-lenggok, linggo, algoritma tadi adalah bahasa ibu kita. Tapi yang itu ramai orang tak faham. Maka mereka tukarlah pemikiran dia jadi liberal, jadi progresif, jadi berpolitik dan berpuak-puak. Kalau kita sembang lagu tu tuan-tuan, tu dah makam anak dahaka. Anda telah menyimpang jauh daripada acuan mak hang. Ini segi ekstrim. Kita kena tengok cerita ni daripada berbagai sudut. Yang ekstrim, yang pertengahan dan yang di antara kedua. Tu kata baginda Rasul kita, jangan terlalu ekstrim, duduk di tengah-tengah dia. Sebelum kenyang berhenti, rasa penat berhenti, rasa mengantuk tidur sat. Jangan lawan. Lantas pagi ini, dikala kita baru selesai pilihan raya seri, sama, 3 sama, kita kembalilah wahai bangsa aku, kaum aku, orang aku, tanah aku. Di sebalik tirai itu kita berlaku kebangkitan sekarang. Di dalam kebangkitan nak menyatakan hak orang Melayu, sejarah orang Melayu, kita masih terpecah. Geng proklamasi lagu tu cara mereka, tapi mereka tidak telus. Tidak telus 100%. Mungkin telus 5%. Apa tu maksud orang Melayu? Geng yang kuat pada agama, dia ambil sikit Melayu, dia campur. Di belakang tabir, kepimpinan ini tetap mengejar kuasa. Adakah mereka benar-benar ikhlas kepada perjuangan ibunda mereka, tanah air Pertiwi? Ini hakikat tuan-tuan. Saya sembang, letak gambar saya dengan tun perjuangan. Saya sokong. Bukan saya tak sokong tun. Saya sokong perjuangan Melayu. Ni nak saya jegit ke? Saya tak sokong Tun Mahathir. Ni saya kata terus terang pagi ni. Saya tidak menyokong Datuk Seri. Dulu Datuk Seri sekarang Tun. Saya tak menyokong Tun Mahathir. Saya tidak menyokong individu. Kalau yang bawa perjuangan Melayu ni Atan bin Abu, kerja pancing ikan hari-hari pi balik dah istihar. Saya akan pergi jumpa dia, Tok Atan. Bagus hang ni, kencang sembang kari pagi-pagi ni kan. Apa dia Tok Fuzi? Hang dah istihar proklamasi bangsa Melayu. Saya akan pergi jumpa hang. Dia duduk kat Temeloh ke, kat Lancang ke, kat mungkin Semantan yang dah hilang. Tok Bahaman dah kena cabut mungkin penghulu dia, tak dipulangkan balik pada waris bumi Semantan. Tu sejarah tu.
Sejarah Bahaman, sejarah Mat Kilau, sejarah Bumi Semantan, Lubuk Tua, Lubuk Terua, Tertua pun belum dikembalikan pada waris. Belum selesai lagi harta pusaka tanah asal adat beradat tanah Melayu. Jadi kalaulah kita ulang balik pagi ni, Atan bin Abu muncul di Bumi Semantan tepi Sungai Pahang, meletus proklamasi orang Melayu. Saya akan pergi jumpa dia. Ini bukan sembang Tun Mahathir. Saya tidak menyokong individu, saya menyokong perjuangan. Selagi kita berpalit dan terpalit dengan individu, kita akan ganap dan ganap. Tidak ada jaminan individu itu kekal maksum, immortal dan abadi di jalan kesucian dan ikhlas. Nampak tuan-tuan? Inilah dalam kita berkumpul bersama dengan berbagai ketumbukan dan perjuangan. Majlis Bonda neutral. Majlis Bonda Pertiwi yang bakal zahir di Bumi Perak, Cempaka Sari. Bumi Perak ni sejarah dia lama, tuan-tuan. Kalau kita tengok Perak Darul Ridwan lah, jalan ke syurga. Ada sejarah dia tu, kenapa dia pilih nama Darul Ridwan? Ada. Apa jadi pada Tan Lela Setia? Kenapa Kota Tampan, Padang Jarak, Padang Tekukur, bukan separuh, 2/3 armada British tu berapa besar? Menggali Gurkha, Cina, India punya tentera, semua negara yang British perintah zaman tu bawa mereka punya tentera pergi godam Pasir Salak tau. Berapa ratus ribu bedil mortar tu macam roket kecil, hancur lebur Kota Tampan pertahanan orang Melayu Bumi Pasir Salak. Berapa puluh ribu Kota Tampan hancur menyembah bumi. Pagi ni kita tanah air sikit dah perjuangan tanah Bonda Pertiwi. Hari ni Tan Lela Setia, Mat Lela, Maharaja Lela, nama tu nama lama, Ella tu Elah tadi tu. Ini kajian saya dan bukti, bukan cerita sembang kari. Hari tumbangnya Kota Tampan tidak diingati, tidak dikenang. Tapak sejarah lama di Sungai Perak membawa jalan ke surga. Mereka dah letak Darul Ridwan. Saya bukan sembang kari buat cerita bengong bagi ni, tak. Jalan Kota Tampan Sungai Perak pergi ke mana? Dalam titian sejarah pentas Sunda Tanah Melayu. Nak sembang kari lagi, terang, terpampang, nyata. Tapi kita buat bodoh, kita buat tak reti. Nak harap siapa lagi? Kepulauan Perak, suatu masa dulu antara gugusan pulau yang paling cantik di muka bumi. Pergi tepi sungai, mah bersepah. Perak intan permata ibarat baiduri. Dulu kalau tuan-tuan faham, kita pergi file zaman kuno lah sikit. Kita menghilir atau menghulu lah Sungai Perak. Sungai dia amat jernih, kadang-kadang terpandang batu delima tengah bawah ayak tu. Bumi Perak, Pulau Sembilan ke Kepulauan Perak ni, ibarat dikatakan taman-taman syurga di kuala sungai. Hari ini dicemari dengan perlombongan yang telah meranapkan Bumi Perak. Sungai tercemar, balak hilang, pulau dah jadi pulau Semak Samun dah. Nampak? Kepulauan Perak yang berumur jutaan bilion tahun, termasuk Perak Man, Gua Runtuh, Gua Bunuh, itu cerita Lenggung, cerita belum masuk lagi tu. Syurga Tanah Melayu berantakan ganap, dah tak seindah yang tinggal dalam gurindan syair dan pantun. Sedih Cempaka Sari, sedih puteri-puteri Tanah Melayu, anak cucu tak pandang dah Bonda Pertiwi. Jadi ini sebab apa? Sebab konflik sebab apa? Harta nak ke mana? Lantas pagi ni dalam kita sembang sikit, kita baru usai kemerdekaan. Mak Rofa dah berani sebut nama siapa yang terpahat di Tugu Negara.
Di dataran Merdeka Tugu Negara kat Parlimen tu, nama-nama pejuang siapa yang terpahat di batu, yang memegang bendera yang mewujudkan Malaysia? Tepi Pasir Salak Tugu apa ada? Sejarah Kota Tampan pun mereka sorok. Kerana mereka tidak mahu anak-anak bangsa mengenali jati diri zaman berzaman. Jadi kita sedih lah. Saya ni cakap macam ni sebab saya pergi mengaji Amerika. Ini cerita sejarah, cerita perjuangan bangsa saya. Kat Amerika kita bebas. Mereka nak perjuang ke LGBT. Perjuanglah, pakailah kamu punya subang telinga, pakailah tanda kamu dekat bahu. Di tanah air saya sendiri nak perjuangkan bangsa saya, nak mengangkat bangsa saya. Kena soal siasat, kena tanya, ni hang nak buat apa, nak ke mana hang pergi ni? Lah, saya muliakan mak saya, salah ke pagi ni? Saya muliakan pak saya, salah ke tuan-tuan? Hang nak main soal siasat saya lagi? Ni apa? Orang ke bukan orang ni? Makhluk alien ke? Alien pun ada mak bapak tau. Kita digertak. Sebut Melayu hang kan di soal siasat. Hang kan dipanggil. Hampa orang ke bukan? Anak siapa? Hampa ada mak tau. Setan pun ada mak bapak. Jin, malaun, alien pun ada mak bapak. Ada tempat dia wujud dalam test loop kan. Mak bapak ada test tube. Ada pencipta. Jangan dahaka yang maha mencipta. Jadi saya minta ampun dan maaf pada sidang hadirin. Ni dah masuk 26 minit. Tapi terasa 26 minit ni lama kan. Ada orang tak puas hati. Dia kata, Tok Fuzi seimbang lagi lama sejam. Saya kata kadang-kadang saya beremosi. Sebab benda gawat. Saya bangkit tidur pagi ni. Orang-orang Tun Mahathir kena soal siasat. Maka saya nyatakanlah pagi ni, saya tidak menyokong individu. Kalau Tun Mahathir tu bukan Tun pun, dia macam saya ulang dia. Kalau Atan bin Abu duduk di tanah Lubuk Terua yang dah dirampas daripada Tok Semantan. Nama Semantan, nama Purba. Pasir Salak, nama Purba. Saya dah kata, Salah tu ada dalam kitab nama Sumerian, Taurat, Zabur dan Injil. Tu buku saya baca lah bagi yang ambil masa. Kita sebut, kita kena. Ini saya sembang ni. Ni dah pagi ni dah bukan ceramah. Ni lebih kurang campur semua. Ada ceramah, ada sedih, ada pilu, ada kan. Inilah tuan-tuan, hamba Allah seadanya pada pagi ini menyusun 10 jari. Turun sebentar. Kan? Meluahkan rasa kepada kaum saya, bangsa saya. Ibarat itu saya katakan sidang. Tok sidang ada dalam adat istiadat budaya Melayu. Daripada segi undang-undang, bila saya isytiharkan ini ada sidang Tok Fuzi. Persidangan orang Melayu kita berkongsi pandangan dan buah fikiran. Tidak salah sama sekali. There's a rule of law. Jadi bagi yang tak reti bahasa, tak faham bahasa, ini sidang. Sidang ni saya bukan nak memberontak, saya bukan nak jadi radikal, tidak. Ini kita mengenang dalam tangisan dan ketika kita dizalim dan terzalim, dipijak ketika ini, akan nasib bangsa kita, anak-anak bangsa kita. Pada siapa lagi mereka akan bergantung. Setiap hari yang kita gagal perjuangkan dan bangkit, itulah hari kita yang rugi dan amat hampa di muka bumi. Dan anak cucu kita bakal menempelik kita, memandang dengan mengatakan, kenapa tok aku dulu tidak berjuang? Kenapa tok aku dulu tidak berkorban? Kerana nasi telah menjadi bubur. Kita telah terlambat. Jadi ketika laungan jeritan proklamasi orang Melayu, kebangkitan itu telah dilaungkan, maka hulurkanlah secebis. Korbankanlah kerana kita masih orang-orang Melayu. Saya korbankan masa saya, suara saya, perjuangan saya. Bagi yang tak mampu, tak perlu ke situ. Sedekah ke sekupang ke Tok Fuzi RM1 ke. Sekarang ni sekupang tak boleh transfer online. Saya tak minta derma. Sumbanglah setakat ni. Saya Tok Fuzi tak reti bercakap, tak apa.
Datanglah ikut saya tebas rumput lah dekat Teluk Memali. Tebas. Saya tak pandai bersilat, pandai potong rumput. Potong rumput. Tanah tok nenek kita. Saya tak reti menulis Tok Fuzi. Tak apa, tabung penulisan akan saya buka. Saya tak boleh datang Tok Fuzi jauh. Bagi RM1 sekupang pun tak apa. Ni RM1 ni boleh beli 1 sudu garam, 1 sudu gula. Bagi bonda-bonda minum. Ni sekupang ni RM1 ni Tok Fuzi belanja rokok. Geng-geng silat makrifat yang sembang ketuhanan perlu kisap rokok. Bagi. Ini tanpa kesatuan, tanpa saya sekata, perjuangan ini amat getir dan amat berat. Kita bakal bersambung tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.